Mana mulai hari ini kita kena jaga tubuh anggota tubuh kita bagaimana. Mana bukan jadi jaga dari segi orang jika kerat saja-saja ambil pisau kerat, tak, bukan setakat tu saja, bahkan lebih daripada tu, sehingga kita memasukkan makanan dalam perut kita pun kita kena jaga. So ke depan lagi dah panjang lagi lah masalah makanan tadi. Macam mana kita nak cari makanan yang halal, macam mana kita nak cari makanan ni, makanan kita kena cari makanan yang halal. Kita kena jauhkan daripada makanan-makanan yang haram. Sebab apa? Ada ke depan tadi. Ke depan lagi ada lah. Tu apa ialah yang bangsa agama. Bangsa agama. Ni kita dah nak masuk bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi supaya Nabi ini berhijrah. Berhijrah. Kita masuk berapa hari ini? Esok hari Selasa. Lepas tu hari Rabu. Muharram. Habis dalam kehidupan kita atas dunia ni untuk setahun. Start daripada Muharram tu lepas hingga Muharram ni habis dekat tu. Mana yang akan keluar buku baru balik. Dia akan tulis buku baru balik mula start bulan Muharram. Bila Muharram ni kita ingatlah sejarah pribadi Nabi SAW berdakwah. Bila Nabi berdakwah ni kita ingatlah beberapa tanggungjawab yang besar, amanah yang dipikul oleh Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi ni sebarkan agama Islam ni di merata tempat, khususnya pada waktu tu kota Mekah. Dia terjadi pada malam tu, malam sebelum Nabi nak berhijrah tu. Nabi kata, aku bermimpi aku berhijrah ke suatu tempat yang mana tempat tu ada pokok-pokok kurma yang sangat banyak. Pokok kurma yang sangat banyak. Bila Nabi SAW dia dapat daripada mimpi itu, Nabi pun terus berdakwah kepada para sahabat-sahabat dia. Dia khabarkan kepada sahabat-sahabat dia pada waktu tu di Mekah. Dia berdakwah pada waktu tu. Sebelum tu dia ada dakwah secara bersembunyi. Dia ada dakwah secara slow, sikit-sikit. Last sekali bila sampai dalam mimpi tu berdakwah secara terang-terangan. Bila sampai daripada Allah Subhanahu wa taala, suruh dakwah secara terang. Bila sampai satu saja terang, Nabi kena wayak apa yang dapat daripada mimpi itu. Nabi royak. Bila Nabi royak saja, aku dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku ni berhijrah ke suatu tempat ada banyak pokok-pokok kurma. Bila khabar saja para sahabat terdengar kepada kafir-kafir Quraisy, dapatlah tahu kepada kafir-kafir Quraisy. Kafir Quraisy ni dia ada pengikut banyak. Orang kafir ni bila tahu saja Nabi Muhammad ni nak sebarkan agama Islam, mereka ni latih ramai pengikut. Tu zaman Nabi. Zaman Nabi nak sebar luaskan dakwah, berhadapan dengan bermacam-macam dugaan, kerana mehnah, ujian yang dahsyat. Bila dapat tahu kepada puak kafir Quraisy ni bicara,
bincang, punya bincang. Last sekali dia kata dapat satu persetujuan, dapat persetujuan perbincangan tu, kita kepung rumah Muhammad, kita bunuh Muhammad. Mudah. Ada satu terima daripada salah seorang pada waktu tu dalam kafir Quraisy tu bincang-bincang, ada satu seorang tu kata, dia kata kita bunuh Muhammad, mudah. Dalam bincang-bincang tu terbitlah satu hamba, satu orang ni, dia terbit, dia kata kita bunuh Muhammad. Dalam kitab lain dia kata syaitan muncul pada waktu tu, dia kata kita bunuh Muhammad. Bila dapat persetujuan semua pada malam tu kepung rumah Nabi. Mudahlah, ringkaslah ni, cerita ringkas. Kepung rumah Nabi. Bila kepung rumah Nabi, Nabi ni dapat tahu dah, kata ada puak kafir Quraisy ni kepung rumah dia, nak bunuh dia. Pada malam tu suruh Sayyidina Ali, pada waktu tu ada suruh Sayyidina Ali bertukar tempat tidur. Sayyidina Ali tidur tempat Nabi Muhammad, katil Nabi Muhammad. Nabi keluar dalam perjalanan nak keluar daripada rumah lah. Bila tidur saja Sayyidina Ali di tempat, Nabi beri ke atas Sayyidina Ali ni satu selendang, satu macam kain limuk lah, kain limuk. Beri kain limuk, lepas tu tutup tidur. Lepas tu bila nak keluar tu ramai kafir-kafir Quraisy ni penuh keliling rumah Nabi. Nabi nak keluar berjalan ni ramai kawan. Lepas tu Nabi baca doa dalam surah Yasin tu, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ayat yang mana bila baca ayat tu pensah habis orang. Ghalib orang, dia tak nampak, jadi ghalib tak nampak. Itu tu ada poin tu. Kalau kita tak ada lesen, nak kisah tak ada lesen, baca ayat tu. Baca ayat tu, yakin bagi molek, pegang hendak bagi molek, baca apa? Ditah dia. Tak ada apa. Jangan jadi bila kita baca kita tak yakin, dia akan jadi. Dia tahan selalu. Kita yakin semua, kemas, pegang hendak, kemas, baca ayat tu, ditah. Trafik roh besar kan, apa perancangan baca ayat tu. Nabi baca ayat tu, semua tidur habis. Tidur keluar dengan Sayyidina Abu Bakar pergi menuju ke Gua Sur. Gua Sur tu jauh. Gua malam tu Sayyidina Abu Bakar jalan-jalan sampai Gua Sur. Gua Sur tu punya payah dia dengan tinggi dia, bukit tinggi, lepas tu dengan batu-batu, dengan pendakian yang cukup payah. Siapa kita bukan tahu. Nabi pun bila sampai di gua tu, pada malam tu Sayyidina Abu Bakar bila sampai di gua tu, lubang tu, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Muhammad, Ansar, kamu jangan masuk lagi, aku masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar pun masuk cek tengok tak ada jenayah, tak ada apa, okey, semua tak ada, okey. Pada waktu tu dalam riwayat lain kata kaki Sayyidina Abu Bakar ni dia terhulur masuk dalam satu lubang. Bila masuk dalam lubang tu, kalau jengking sengak kaki dia. Bila sengak kaki dia, Nabi ni tidurlah atas riba dia.
Dia sangat punya sakit tu, dia tahan punya sakit tu, sehingga kan dia mengalir air mata setitik, iaitu patah muka Nabi. Patah muka Nabi tu Nabi dah. Bila Nabi tersedar saja, Nabi pun tengok, oh tak tahan dah, Sayyidina Abu Bakar ni sakit ni, kena sengat kan ni. Nabi pun baca, ludah ke kaki jadi lega. Apa dia yang dapat ibrah daripada peristiwa Gua Sur? Ibrah apa? Ibrah tentang persahabatan yang sangat kukuh. Di situ kita tengok ibrahnya seorang sahabat yang sangat kukuh, yang setia kepada kawan. Ni payah nak jumpa kawan ni. Nak setia kepada kawan ni payah. Hari mutakhir, akhir zaman ni, kita kawan ramai, tapi berapa orang yang kawan yang setia kepada kita? Berapa ramai kawan yang sentiasa susah bersama, senang bersama. Di belakang dia tak tikam kita. Kawan mutakhir hari ni kita kawan, depan kita bagus, di belakang tu batai cukup. Depan kita bagus, ya Allah, bagus depan, di belakang dia tentang kita. Ibrah daripada kisah ni, kisah kata persahabatan yang sangat kukuh. Mana kita kena ambillah pengajaran daripada hijrah ni, kita kena jadikan kita sahabat yang sangat kukuh. Apa dia sahabat? Iaitu sahabat dunia dan akhirat. Kita fikir-fikir pula dengan akal kita duduk atas dunia ni, kita nak buat apa? Kita kawan orang, kita kawan sana, kawan sini, kita nak buat apa atas dunia? Sebab tu kita kena berkelakuan yang baik, di depan baik, di belakang pun baik. Itu nilai persahabatan. Lepas tu, bila dah 3 hari duduk dalam Gua Sur, siapa dia yang duk hantar makanan naik atau bukit tu? Iaitu anak Sayyidina Abu Bakar Asiyah. Anak Sayyidina Abu Bakar ni Asiyah, Asma. Asma anak Sayyidina Abu Bakar. Dia ni bahagian tukang bahagian bak yang duk hantar makanan. Duk hantar naik lah. Bila cukup 3 hari, mereka pun jalan lah. Dilantik dah satu orang penunjuk jalan. Nama dia tak ingat. Penunjuk jalan. Satu orang sahabat ni, dia penunjuk jalan. Dia memang mahir, pakar yang mahir penunjuk jalan. Nak jalan nak pergi ke Madinah ni, payah. Lepas tu jalanlah, jalan sampailah di apa dia tempat tu, sampai situ, berhenti situ, dan Nabi jalan pula, jalan sampailah di Yasrib. Yasrib, Madinah. Yasrib tu dulu dari Madinah tukarlah kota dia, iaitu Madinah. Bila Nabi sampai di situ, sampai saja situ, semua golongan-golongan Ansar pada waktu tu di Madinah tu pakat sambutlah Nabi. Pakat sambut, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'a lillahi dah. Pakat sambutlah dengan slogan tu lah. Bila pakat habis pos semua, pakat peluklah macam sahabat lah. Pakat sahabat lama tak jumpa, peluk pos semua sekiranya lah. Semua sekalian. Lepas tu pakat ajak makan pos semua sekali. Last sekali pakat tengoklah rumahmu. Rumahmu, tengok pakat ambil lah seorang rumahmu. Seorang tu pakat pergi rumahmu, seorang ni pakat pergi rumahmu, pakat tidur. Cari tempat kediaman masing-masing. Pakat ambil mata adik-beradik mata adik-beradik kita, pakat pergi sana, pergi sini. Bila sampai di sana, mereka pun fikirlah,
Nabi serta dengan sahabat-sahabat lain. Pakat fikirlah bila nak duduk di sana, Nabi ini dia bersifat dengan sifat yang merendah diri. Sifat merendah diri. Nabi kata kita duduk tempat awam, mesti kita kena ada tempat kita sendiri. Bila di situ Nabi belilah, Nabi tengoklah satu bidang tanah yang cukup luas. Nabi tanya kepada golongan Ansar pada waktu tu, siapakah pemilik tanah ni? Nabi kata dia nak tanah ni. Panggillah pemilik dia. Sampai pemilik, dia tanya, ya, ambillah nak buat apa, ambillah nak buat kediaman, nak buat apa, ambil, kami bagi saja free ya. Tak ada kenapa. Semua bagi free saja. Bila sampai situ, Nabi pun tak mau ambil free. Tak ambil free. Nabi ambil duit dinar, wang dinar daripada Sayyidina Abu Bakar, ambil daripada Sayyidina Nabi bina masjid. Dan Nabi bina masjid, di tempat itulah terbina syiar agama Islam. Mula bertapak di situ, mula menyebarkan syiar Islam. Bagus orang golongan Ansar ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bagusnya golongan Ansar. Orang mari bini, tak ada dia beri bini. Tak ada bini dia beri bini. Tak ada bini dia beri kita bini kita. Bini dia mau banyak. Bukan balas kita seorang. Tu pun dia nak kata balas sebut dua. Dia bini dua tiga. Ada bini tak apa, kami cerai tak apa, bagi. Tak apa, dia tak ada bini, beri. Tak ada apa yang rumah, kami nak buat rumah. Tak apa yang duit, tak ada, kami bagi duit. Punya bagus. Tu kata nak hijrah kita. Bila kita duduk suatu tempat, ibrah daripada hijrah ni di Madinah ni, hijrah apa benda yang kita dapat ibrah dia? Kita dapat hijrah bila kita duduk di suatu tempat, benda tempat tu kita payah nak dapat kesenangan, kita payah nak dapat kehidupan yang baik, maka kita hijrah. Maka hijrahlah kita. Sebab itulah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kadang duduk di kampung, tak berapa nak pergi hijrah boleh. Kadang jaya, kadang tak jaya. Itu terpulanglah kepada hijrah dia. Kalau hijrah dia kerana baik, ke tempat yang baik, maka baiklah. Kalau hijrah dia ke niat dia tak baik, maka hijrah kepada benda, akan dapatlah benda yang tak baik. Sebab itulah dalam hadis kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama kullu imri'in ma nawa. Fa hijratu ila Allah. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka kita akan dapatlah hijrah kita kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kita hijrah kita kepada wanita, kedudukan, ataupun sebaliknya, maka hijrah kita kepada tempat apa yang kita tuju. Kalau kita hijrah kita niat kita nak kepada wanita, maka kita akan dapatlah wanita. Tapi kalau kita hijrah kita untuk apa? Kita akan dapatlah apa yang kita hijrah. Mahajara ilaih. Itu ibrah daripada peristiwa hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Mana kita dapat ibrah ke semua hijrah kita, hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Apa dia ibrah dia? Iaitu satu pengorbanan yang besar kepada kita. Pengorbanan Nabi SAW sanggup dan para sahabat sanggup meninggalkan
segala kekayaan yang ada di Mekah. Abdullah bin Mas'ud, yang mana seorang yang kaya. Abdullah bin Mas'ud ni dia kaya. Mak dia kata, Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu tinggal kumau tak terima dah mau kelik depan ni kena cari dah tinggal. Dia kata, tak apa, aku nak ikut Muhammad. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tambah lagi Sayyidina Umar, semua orang yang cukup kaya belakang. Siapa dia lagi? Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar satu orang yang cukup kaya. Mus'ab bin Umar ni nak kata kaya dia tu Allah kaya sungguh. Mus'ab bin Umar cerita dalam hadis, kata bila dia berhijrah bersama Nabi, bila hijrah saja sampai di Madinah tak ada apa, kosong, tak ada apa. Sehingga kan dia mati, dia wafat, dia mati, kain kapan pun tak cukup. Kain kapan dia tak cukup. Tarik kaki, kepala nampak. Tarik kepala, kaki nampak. Tu Mus'ab bin Umar. Tengok keadaan Mus'ab bin Umar dalam keadaan waktu tu kain kapan tak cukup. Tarik, beri cukup kaki, kepala nampak. Tarik cerita kata orang Arab kaya, tak tahu dia cerita kaya. Dia pun pakai dinar emas. Kaya dia. Makanan itu sahabat lah, tu sahabat lah. Nak apa nak kata kaya. Aku Mus'ab bin Umar sanggup meninggalkan kekayaan dia, semua dia, semata-mata nak berhijrah bersama dengan Nabi untuk menyebarkan syiar Islam di Madinah. Itu satu pengorbanan yang besar para sahabat. Kalau kita fikir kelik kita pula, apakah pengorbanan yang perlu kita buat bila masuk Muharram ni? Perkara apa yang perlu kita buat pengorbanan kita? Kita fikir balik muhasabah balik, nak masuk Muharram 2 hari lagi. Pengorbanan apa yang perlu kita bawa ni? Kita nak tinggal ni benda apa? Kita kena fikir sebelum masuk Muharram ni, kita kena fikir balik pengorbanan apa yang perlu kita. Jangan agak-agak kita nak bawa pengorbanan ini yang memberi impak kepada kita jangka masa yang panjang kepada kita, menjadi saham untuk kita. Pengorbanan apa untuk kita nak bawa masuk Muharram? Kita pakai klik tengok balik lah, pengorbanan apa kita nak bawa. Kalau kita tak pernah mari surau, kita tak pernah main ngaji, maka pengorbanan itulah yang utama. Kita kena relakan hati kita. Aku kata aku tak mau di surau, aku tak mau di ngaji, kita kena pergi juga. Satulah pengorbanan yang cukup besar. Kita tak biasa, tak pernah baca Quran di waktu subuh. Waktu subuh kita tak pernah baca, jarang kita baca. Kelik selalu, kelik tidur pergi kebun. Tapi kita boleh baca Quran di waktu subuh. Lepas pada subuh, sembahyang subuh, kita boleh baca sikit. Tak usah banyak, 4-5 baris pun tak buat dah. Kita boleh baca. Itulah satu pengorbanan yang cukup besar, iaitu pengorbanan untuk kita untuk meningkatkan tahap mutu ibadah kita kepada Allah. Pengorbanan apa lagi? Kita sembahyang berjemaah kurang, kita tetapkan, kukuhkan jiwa kita, teguhkan sendi kita, gagah juga mari sembahyang jemaah. Itulah pengorbanan yang cukup besar kepada kita. Bukan pengorbanan untuk orang, pengorbanan untuk diri kita. Itu pengorbanan diri kita. Sebab apa? Kita fikir kali pengorbanan yang sahabat dan Nabi SAW sanggup tinggalkan semua kekayaan benda harta dunia semata-mata
nak sebarkan syiar Islam di atas muka bumi, nak sebarkan syiar Islam yang kita hari ini boleh sembahyang, yang kita hari ini boleh puasa, yang kita hari ini kita boleh keluar zakat, kita boleh pergi haji, kita boleh buat segala-gala peraturan yang ada di atas muka bumi ini berlandaskan agama Islam. Semua tu mari daripada pengorbanan Nabi dan para sahabat terdahulu. Satu pengorbanan yang cukup hebat. Mana kita kena tunjukkan pengorbanan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjuklah kita pengorbanan kita kepada Nabi pada malam ni dan malam esok-esok sehinggalah masuk Muharram. Tunjukkanlah pengorbanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita berhijrah daripada apa-apa bentuk yang kita belum buat kepada hijrah kita kepada arah kebaikan yang pasti, yang jalan kebaikan yang lebih molek. Kalau kita duduk di rumah, kita hijrah kita kepada surau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hari ini ramai anak muda hijrah ke pakat mari surau, pakat mari sembahyang, boleh dengar mengaji. Dan itu satu perhijrahan yang cukup besar. Bukan senang anak muda nak main sembahyang, payah nak main sembahyang. Itu satu penghijrahan yang cukup besar. Dan satu hijrah tu pula, satu pengorbanan tu bukan untuk diri kita, dan untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka sendiri dan mereka sendirilah yang akan membentuk nilai kepribadian diri mereka sendiri. InsyaAllah lah. Kalau orang rajin sembahyang, orang rajin sembahyang, rajin ngaji, rajin buat ibadat, InsyaAllah Tuhan tolong kita. Benapa yang payah, Tuhan akan tolong buka ruang-ruang yang payah kepada kita. Lagi pula kita ajak lagi ramai lagi orang supaya boleh berubah kepada kebaikan yang baik ini. Sebab tu kita kena tanamkan azam kita untuk kita berhijrah kepada kebaikan yang lebih besar. Apa dia kebaikan yang lebih besar pada waktu ni, waktu lah ni, waktu akhir zaman ni, iaitu kita sembahyang berjemaah dan kita mengaji. Dan di situlah kita pupukkan apa-apa bentuk perkara-perkara yang boleh kita buat di dalam surau masjid. Kita baca Quran, kita boleh zikir, kita boleh mutalaah, kita boleh bersembang benda-benda apa yang kita tak tahu, kita wayak. Semua berkumpul di surau, tempat-tempat pengajian surau, masjid, semua akan bertumpu di sini. Sebab tu Nabi bina masjid di Madinatul Munawwarah, Yasrib. Sebab saja Nabi bina masjid. Sebab apa? Di situlah tempat nak berkumpulnya masyarakat, nak sebar Islam, nak menyebarkan agama Islam melalui masjid dan surau, tempat-tempat pengajian. Tempat di situ tak ada tempat lain. Sebab tu kita jangan duduk kedeki sana, kedeki sini, tak boleh. Ni kedeki surau tu maju, kedeki bodoh. Masjid tu maju, kedeki masjid tu bodoh. Surau tu maju, kedeki masjid tu bodoh. Tak boleh. Tak boleh, kena ada sifat tu. Sifat yang perlu kita ada sekarang ni, kita kena tengok surau-surau lain semua sama dengan surau kita. Surau-surau lain kita, kalau kita lah ni, kita tengok kampung kita hari ni lekeh apa? Kita tengok di pekan lah ni berkumandangnya azan, bergemarnya azan. Pada waktu ni bergemarnya dengan kuliah-kuliah yang ada di surau dan masjid. Siapa dia duduk pekan tahulah. Tak duduk di rumah, semua duduk di surau dan masjid sedang mengikuti kuliah-kuliah majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Kita duduk di kampung pakai duduk di rumah.
rugi, alangkah ruginya kita. Pakai duduk di rumah, tengok TV, tak ada apa. Itulah perkara yang yang perlu kita hijrah kita, yang perlulah kita bawa diri kita hijrah kepada ke arah kebaikan. Kadang-kadang ni nak mari surau, dia berkata kita mari surau sagi orang kata kita. Kita mari masjid, mari surau sagi mari orang pandang kita. Kita mari surau duk berasa macam-macam. Duk berasa. Marilah dulu. Mari dulu tengok lagu mana. Dengan sejahtera segala masuk balik kitab kita, dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan